Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Dapat solat lagi. Saya lewatkan daripada pukul 7 ke 7.45 sebab tidak mahu terencat oleh waktu maghrib tadi ya. Saya minta maaf. Kalau siapa yang belum solat lagi, solatlah. Kalau tak solatkan, saya tak nak tanggung dosa ya. So bersama-sama dengan saya yang dihormati Datuk Seri Akhil Sani, Balan KPN, serta beberapa orang pegawai kanan yang lain yang ada bersama kita pada petang ni. Terlebih dahulu saya ucapkan berbanyak terima kasih di atas kehadiran rakan-rakan daripada media. Saya faham banyak soalan-soalan yang hendak diutarakan berhubung dengan perkembangan terbaru dalam negara, khususnya yang ada kaitan dengan proklamasi darurat dan seterusnya penguatkuasaan semula Perintah Kawalan Perjalanan. So akhir-akhir ini kita dapat lihat bahawa keadaan begitu meruncing sekali dan saya amat bersimpati dengan pihak Kementerian Kesihatan, petugas-petugas di hospital, doktor-doktor, jururawat, pemandu-pemandu ambulan yang tidak berhenti-henti, criss crossing dalam membawa pesakit-pesakit. Dan kami di dalam Polis Diraja Malaysia ni amat bersimpatilah oleh kerana sejak daripada Mac dulu mereka tidak berhenti-henti bertungkus lumus untuk memastikan agar keadaan bertambah baik. Tetapi malangnya sejak hampir 3 minggu atau sebulan yang lepas kita dapati jumlah ni meningkat begitu mendadak sekali lah. So di samping itu juga saya memahami tentang keperitan yang dihadapi oleh petugas-petugas di Majlis Keselamatan Negara yang saya rasa selama ini terpaksa bekerja lebih daripada 10 jam mereka di sana untuk nak merangka pelbagai SOP yang terus bertukar dari hari ke hari mengikut perkembangan. So di pihak PDRM dalam menghadapi keadaan yang terbaru ini, saya telah pun mengeluarkan arahan supaya cuti untuk seluruh PDRM bagi pegawai dan pegawai pangkat rendah dibekukan serta-merta, kecuali dalam kes-kes yang wajar sekali, hanya mereka dibenarkan, kes-kes kecemasan. Inilah bagi menjamin memberikan kekuatan semaksima yang boleh PDRM untuk menguatkuasakan Perintah Kawalan Perjalanan ini dan memantau pematuhan ke atas SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. So PDRM bersimpati dengan keluarga di mana ahli keluarganya meninggal akibat daripada COVID-19 ini, dan berkuatkan dengan keputusan kerajaan untuk mengembalikan, mengetatkan balik Perintah Kawalan Perjalanan ini. Maka saya menyediakan barisan petugas-petugas yang committed untuk memastikan pematuhan arahan-arahan ataupun SOP ini mencapai semaksima yang boleh. Kita telah mendapat taklimat, mendengar taklimat daripada Tan Sri DG Kementerian Kesihatan, Jabat Kesihatan, dan daripada taklimat yang telah kami dengar, keputusan untuk menguatkan balik, mengetatkan balik PKP ini, melaksanakan balik PKP ini memang wajar sekali, menakutkan sekiranya sesuatu tindakan yang drastik tidak diambil serta-merta, dan timingnya yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara yang bermula pada hari esok, mulai malam ini,
detik 0001 hours ya. Memang bertepatan sekali lah. Ya. Dan hari ini kita telah pun dimaklumkan bahawa angka positif mereka yang menghidapi penyakit ini telah mencecah lebih 3,300. So, itu saja yang hendak saya sampaikan. Sekiranya ada apa-apa soalan, saya persilakan. Kalau tak ada apa-apa soalan, sama-sama kita balik. Okey, ada. Berapa jumlah SDR untuk KT kali ini? Di peringkat pertama dulu ya. Peringkat pertama dulu SGR-nya berjumlah 700 lebih. Tetapi pada hari ini, pada ketika ini ya, pihak kontingen atau negeri, ketua polis negeri, Suruhanjaya Polis Negeri masih sedang mengatur ya. Dan jumlah yang saya jangkakan yang akan Sekatan Jalan Raya yang akan didirikan mulai malam ini mencecah kepada 300 lebih. Ini tidak termasuk 56 sekatan jalan raya tetap yang telah pun sedia ada di bawah Ops Benteng. Ya, ada 56 sekatan jalan raya di bawah Ops Benteng. So sekatan jalan raya ni yang paling diutamakan ialah di exit toll ya, highway. Dan juga di jalan-jalan persekutuan di mana menghubungkan antara dua buah negeri tersebut. Di mana negeri-negeri yang terdapat dikenakan PKPB ya, di mana ada larangan untuk mereka bergerak dari daerah ke daerah, sekatan jalan raya akan didirikan oleh OSPD, Ketua Polis Daerah berkenaan. Bagi Sabah tidak dibenarkan sama sekali pergerakan antara daerah-daerah. Ya. Sementara di Sarawak pula 3 daerah itu Kuching, Sibu dan Miri. Ya. So pihak saya masih lagi sedang berbincang di bawah untuk menentukan sekatan jalan raya di manakah yang lebih efektif untuk memastikan tidak ada pergerakan pelanggaran SOP ini tadi. So saya jangkakan 300 lebih. Ya. Dan saya jangkakan juga ia akan bertambah ya, berdasarkan kepada keadaan perkembangan harian ya. Dan saya mempunyai kekuatan untuk menambah jumlah sekatan jalan raya ini tadi. Lain? Bagi PDRM 48,000 keseluruhannya. Dan saya mempunyai 12,000 lagi bersiap sedia untuk dikerahkan apabila perlu ya. Ada standby sama 12,000 lagi. Ya. Okey. Saya dipahamkan ya, terdapat ramai ya di keluarga yang berada di luar kawasan rumah mereka ya. Mereka mungkin berada di negeri lain untuk bercuti ataupun membuat lawatan kunjungan kepada saudara mara. Mungkin mereka terperangkap esok. Ya. Mungkin mereka terperangkap esok. So saya telah pun mengeluarkan arahan supaya semua petugas di bawah sana buat hari pertama ya, dan kedua untuk menggunakan budi bicara ya, setinggi-tingginya bagi membenarkan mereka yang benar-benar terperangkap ni tadi untuk nak balik ke rumah masing-masing, dibenarkan mereka baliklah ya esok. Dan ini termasuk juga mereka yang telah menempah tiket penerbangan ya. Mereka nak pergi ke airport untuk menaiki kapal terbang untuk balik ke mana wilayah, untuk ke Sabah, ke Sarawak ke ataupun dari sana ke Semenanjung pun kita benarkan ya. Saya telah mengeluarkan peringatan ya, nasihat kepada petugas-petugas di bawah supaya mereka diberikan laluan ya. Begitu juga dengan kenderaan-kenderaan awam, kereta api dan apa semua ya. Tapi ini untuk hari pertama esok sajalah. Besok, lusa, mungkin sampai hari Jumaat lah. Saya telah berbincang tadi, telah diberikan pandangan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan berhubungan perkara ini dan saya bersetuju. Beliau telah pun membangkitkan isu ini tadi, hal ini tadi, dan saya memahami. Ya, beliau menyarankan boleh tak PDRM, petugas-petugas di bawah memberikan saya kata okey, saya akan sampaikan peringatan dan
nasihat kepada mereka untuk berbuat demikian. Ya. Seboleh-bolehnya, ya, seboleh-bolehnya kita, kami tidak mahu menyusahkan sesiapa pun. Ya. Kita nak membenarkan pergerakan aktiviti ekonomi ini. Ya. Tetapi terpulanglah kepada majikan, ya, untuk memastikan SOP di tempat kerja mereka. Saya seboleh-bolehnya Sekatan Jalan Raya ini akan memberikan laluan mudah untuk mereka yang bekerja, ya, di industri pembuatan misalnya, ya, dengan hanya membawa pas kerjanya, pas keselamatannya. Apabila lalu di sekatan-sekatan jalan raya, mereka akan dibenarkan untuk apa ni. Seboleh-bolehnya PDRM akan berusaha untuk memudahkan pergerakan. Ya. Kami tidak mahu mencari salah untuk nak menyusahkan sesiapa. Ya. Kita faham, ya, tentang perlunya untuk nak menimbang di antara keperluan untuk menjaga kesihatan dan keperluan untuk menggerakkan ekonomi. Amat sukar, ya, untuk mencari titik tengahnya. Amat sukar. So that's why berlaku beberapa kekeliruan, ya, sewaktu peringkat pertama dulu. Saya berharap kali ini banyak perkara yang telah dipelajari, pengalaman yang telah ditimba sebelum ini, dan saya harapkan bagi kali ini kuranglah, ya, kekeliruan yang akan timbul di bawah. Saya harap begitulah. Tetapi sekiranya berlaku lah, ya, sekiranya berlaku apa-apa ketidakpuasan hati, ya, kerana dia compound, dia tak rasa dia tak bersalah, ya, boleh dirujuk balik kepada pihak kami. Pihak Bukit Aman ini mempunyai petugas 24 jam untuk disalurkan apa juga ketidakpuasan hati ini tadi, supaya kami dapat mengambil tindakan selanjutnya untuk nak mencari kebenarannya, ya, siapa yang salah. So tidak semestinya sesiapa yang tidak berpuas hati ini akan memendam rasanya, mulalah mengeluarkan dalam bentuk apa ni, memaki hamun, menggunakan kata-kata nesta kesat, ya, menghentam PDRM ni. Saya harap, ya, orang ramai memahami, ya, kesulitan yang kami hadapi, ya. Kami baru saja menerima jam 7 tadi SOP yang lengkap, ya, daripada Majlis Keselamatan Negara. Saya tadi sempatlah membaca lebih kurang 20 minit to go through one by one. Banyak, ya, dia punya apa tu. InsyaAllah, I think saudara-saudari semua boleh dapatkan, boleh tengok dalam apa ni, dan janganlah tanya soalan-soalan yang teknikal yang apa tu, susah saya nak mengingatnya. Ya, ya. Ya. Cakap balik pasal budi bicara tadi tu. Ya, ya. Okey, sebagai contoh dan saya, anak saya sekarang disangkut contoh kan. Ya. Disangkut di pekan dan saya nak pergi ambil. Adakah saya perlu dapatkan surat ataupun permit ke kebenaran untuk bergerak ataupun boleh jumpa ni? Oh, dalam kes-kes macam ni sebaik-baiknya Ambil kebenaran daripada ambil. Macam sebelum ni lah. Betul. Tak susah, ya, tak susah. InsyaAllah dipermudahkan, ya. Tetapi yang saya kata tadi, bagi mereka yang katakanlah yang terperangkap di Langkawi misalnya, nak balik kan, kereta di sana apa semua, ataupun mereka yang telah membeli tiket penerbangan misalnya, terpaksa nak batal, rugi pula kan, dia terpaksa nak balik, boleh balik. So sekiranya ditahan di sekatan jalan raya, boleh menjelaskan, ya. Saya akan mengingatkan petugas-petugas di bawah supaya berhemah, ya, menggunakan budi bahasa, berhemah. Maklumlah kita masih di peringkat hari pertama, kedua, ketiga ni akan timbul banyak kekeliruan lagi, ya. Dan Majlis Keselamatan Negara akan terus mengemaskinikan SOP yang dikeluarkan itu, ya. Dan akan banyak FAQ-nya, soalan-soalan yang daripada orang ramai, macam mana ini. Tapi kalau nak dijawab satu persatu dalam bentuk tadi yang saya terima tadi, 12 muka surat sebenarnya. 12 muka surat tak silapnya. Saya nak baca satu persatu di dalam kawasan yang dikenakan PKP bagaimana, PKPB macam mana, apakah aktiviti yang dilarang, satu persatu nak dibaca. Okey, dan yang menyebabkan dia lebih keliru lagi, ya, akan mengelirukan orang ramai kerana ada 3 peringkat ni. Ada yang PKP, ada yang PKPB, ada yang PKPD, ya. So harap pihak media memainkan peranan, menghebahkan, ya, menjelaskan pada orang ramai. Terima kasih. Ya. Saksi, dengan tadi tentang penugasan pematuhan SOP COVID-19. Bagaimana penugasan tersebut bagi polis menjelang PKP yang mula tengah malam ini? Adakah ia lebih ketat atau bagaimana untuk penugasan pematuhan SOP?
Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, ya, yang nombor satu sekali ialah untuk menentukan lokasi-lokasi untuk kami mendirikan sekatan jalan raya, ya. Nombor dua, tugasan tim mobile pemantau ni, kita ada 2,700 tak silap saya, ya, tim yang melibatkan PDRM, ATM dan juga rela dan APM, Angkatan Pertahanan Awam. Lepas itu dan agensi-agensi Majlis Perbandaran, Dewan Bandaraya, ya. Itu sudah. Yang saya katakan ketatkan itu, ya, saya qualifykan balik, ya. Hari pertama, kedua ni akan timbul banyak kekeliruan berhubung dengan pergerakan ni tadi, ya. Saya minta diorang menggunakan budi apa ni lah, untuk menimbangkan. Berikan alasan kenapa. InsyaAllah, ya, insyaAllah. Boleh. PGA, PGA kekal, ya. Kekal. Yang bersama dengan Benteng kekal. Yang PGA sendiri pun kekal menjalankan tugas mereka di situlah. Ya. Dan kekuatan mereka itu tidak akan saya gunakan untuk tugasan yang di bandar ni tadi. Ini yang di sempadan dan juga di bawah Benteng itu telah memang kita asingkan rumah tu. PAS Media. PAS Media kalau boleh lagi baik, ya. Kalau kita bawa pistol satu, kita ada parang satu, kan. Dua sekali kita tunjuk ni dia. So I think lebih meyakinkan lah, ya. Kita tunjukkan PAS Media kita dan surat majikan kita. Lagi kebal. Dan petugas di bawah akan lebih cepat, ya, membuat keputusan. So lebih banyak lebih baik lah, ya. Well, I think at the moment, no. But what has been discussed earlier is that there will be a proposal to increase the amount of fines. There is, but it has not been finalized yet. I think I will leave it to the committee to decide on that. But there are many proposals, no, on how to strengthen certain section of the law. There are. So I will leave it to this one, and then the Senior Minister Defence will make the necessary announcement. Yeah? But there are, I can confirm with you, there are many proposals. Banyak sure, ya, untuk nak mengetatkan beberapa ni lah, section undang-undang ni supaya nampak ketegasannya di situ. Contohnya macam yang dibangkitkan oleh saudara tadi, iaitu nilai compound yang dikatakan 1,000. Ya, ada premis hiburan, saya contoh, ya, berulang kali melakukan kesalahan, ya, membenarkan beroperasi sewaktu dan tindakan telah diambil dan dia dengan senyum saja membayar 1,000, nothing kepada mereka, ya. Sedangkan untung yang dia kaut daripada pelanggan-pelanggan ni tadi yang berhibur di tempat tu berpuluh-puluh ribu. So apalah 1,000 ringgit pada dia. So dia mungkin melakukan berulang kali, dia tak takut pun. So apabila nilai denda ni dinaikkan misalnya, ya. So mungkin akan sebagai satu deterrent. Thank you. Ya. Dengan pelaksanaan darurat selepas intensif, adakah pihak polis ataupun adakah pihak polis ada perancangan untuk meminta rujukan kuasa tambahan dalam tempoh pelaksanaan darurat itu? Untuk pembebasan COVID ataupun pembebasan yang polis lakukan sekarang tu? Okey, tidak ada. Tidak ada apa-apa yang lebih yang PDRM minta dari sudut kuasa, sebab apa yang telah ditetapkan, yang telah diberikan kepada PDRM sudah lebih daripada mencukupi. So darurat yang diisytiharkan itu tidak memberikan apa-apa perbezaan, ya, menimbulkan apa-apa perbezaan dari segi penugasan kuasa-kuasa polis, tidak, ya. Kuasa untuk mengeluarkan compound on the spot, ya, tetap ada. So ini yang akan dilaksanakan. So, mengambil kira tentang aduan-aduan orang ramai tentang ketidakadilan yang didakwa sebagai ketidakadilan mereka dikenakan compound oleh pegawai-pegawai polis di bawah, aduan itu boleh dibawa ke atas untuk diselidiki, ya, sekiranya mereka benar-benar tidak bersalah apa semua. So, boleh, ya,
kita siasat apa ni lah, dakwaan-dakwaan tersebut. Ya, ada apa-apa lagi? Telah ditetapkan dalam SOP oleh MKN tadi, ya. Apakah jenis-jenis, apakah alasan-alasan yang membolehkan seseorang itu membuat perjalanan antara negeri, ya. Macam bagi orang awam, kes-kes kematian, sakit, mendapatkan rawatan. Bagi pegawai kerajaan menjalankan urusan atau tugas rasmi, ya. Telah ditetapkan dalam SOP tersebut, ya. So, lain-lain itu alasan-alasan yang yang munasabah, yang boleh dia katakan diberikan kelulusan atas faktor-faktor yang subjektif lah, very subjektif, ya, banyak. So, pihak polis akan memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya kepada setiap permintaan tersebut. Ya. Yeah. Would the police be re-implementing Gerak Malaysia again? No, I think so. We are now relying on MySejahtera. MySejahtera. Why did you ask the question? Because CNY is coming up soon. I see. Oh, Chinese New Year. Yeah. Oh, what do you think so? What do you think will happen in the next few weeks, yeah, for the Chinese New Year? Do you have the confidence in this sort of actions being decided upon by the government, that it will result in something very positive over the overall scenario? You have the confidence? Hopefully, okay. That's good enough. Ada yang kata, ini semua mengarut aja. Yeah? But PDRM, we trust. Whatever has been decided upon, advice given by the Health Ministry, yes, we do. We take it very seriously, and we really understand the level of the threat. So that's why I think my men are fully motivated to perform. Yeah? Saya akan terus memberikan garakan kepada anak buah saya, although it's tiring, yeah, some have not been given leave before, belum apa-apa lagi, ingatkan nak dapat cuti, tiba-tiba keluar arahan hari ini, saya bekukan cuti balik. So I know some of them will be affected, yeah, but I can saya memberikan jaminan bahawa mereka akan tetap bersemangatlah untuk melaksanakan tugas tersebut. Anything? I'm free. Itu je. Okey, saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak media. Sekiranya ada apa-apa yang luar biasa yang pihak media terima, ya, yang sekiranya disiarkan akan mencetuskan sesuatu yang negatif, ya, kalau hendakkan klarifikasi daripada saya, sila WhatsApp kepada saya. InsyaAllah, ya, saya akan balas. Mana yang apa. Kalau ada apa-apa yang luar biasa sangatlah, ya, tak dapat nak tunggu saya buat PC ke, ya, saya tak akan sekerap itu membuat PC. Tetapi kalau ada persoalan-persoalan yang timbul yang memerlukan jawapan yang segera, kalau kepada saya ataupun kepada Datuk Seri Timbalan KPN, sampaikan. InsyaAllah kita akan cari jawapannya dan memberikan penjelasan yang sepatutnya, ya. So, jangan you all simpan dan tiba-tiba you all keluarkan, ya, siarkan yang separuh masak punya artikel. Lepas tu puas pula saya nak menjawab, ya. Dan you all pun bertanggungjawab kerana menyiarkan artikel-artikel separuh masak atau separuh tepat atau kurang benar, ya. So elakkan tu, ya. So saya dah memberikan galakan pada pihak media, boleh berhubung dengan PDRM. Saya buka seluas-luasnya, ya, untuk nak mendapatkan apa juga clarification ataupun penjelasan, ya. Okey, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada makan depan. Alhamdulillah, KP aman yang tutup.